Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekalong apresiasi buat peneraju acara, barisan penal hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang sentiasa peka dengan detak waktunya, para peserta yang saya kagumi, serta hadirin dan hadirat yang saya hormati. Menurut Imam Ghazali, akhlak dapat didefinisikan sebagai kestabilan jiwa yang mendorong seseorang untuk membuat kebaikan tanpa sebarang paksaan. Islam tanpa akhlak ibarat rangka yang tidak mempunyai isi atau jasad yang tidak bernyawa. Sengaja saya mulakan syarahan dengan mengemukakan pandangan ulama dan ahli falsafah Islam Imam Ghazali untuk mengupas dengan lebih mendalam akan tajuk syarahan saya, iaitu Rasulullah Suri Teladan, Akhlaknya Merintis Zaman. Hadirin, Rasulullah Suri Teladan merupakan figura dengan contoh ikutan terbaik dalam segala aspek kehidupan. Akhlaknya pula merangkumi segala sifat mahmudah tanpa secalit sifat yang keji. Secara holistiknya, Rasulullah Suri Teladan, akhlaknya merintis zaman dapat ditakrifkan sebagai figura dengan contoh terbaik yang menjadi panduan hidup sepanjang zaman. Sidang Dewan sekalian, menelusuri kata kunci saya yang pertama, akhlak Rasulullah, cerminan Al-Quran. Perilaku umat Islam hendaklah selari dengan ajaran syariat Islam yang mementingkan akhlak dan berpusat pada tauhid. Akhlak Nabi SAW disebut dengan akhlak Islam kerana bersumberkan Al-Quranul Karim yang mana datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh hal yang demikian, akhlak Islam berbeza dengan akhlak ciptaan manusia, iaitu wadaiyah. Ayat Al-Quran paling syarat memuji Nabi Muhammad SAW berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Bukan itu sahaja, seorang sahabat Rasulullah, Hindun bin Abi Halah, misalnya menerangkan sifat-sifat semula jadi beliau bahawa Nabi Muhammad SAW adalah seorang manusia yang sangat indah dan menawan, yang wajahnya bercahaya bagaikan bulan purnama pada saat sempurnanya. Bahkan, beliau sendiri adalah Al-Quran hidup yang hadir di tengah-tengah umat manusia. Membaca dan menghayati akhlak beliau bererti membaca dan menghayati isi kandungan Al-Quran. Tuntasnya, Rasulullah merupakan utusan yang membawa risalah paling utama kepada seluruh umat manusia yang mampu menyelamatkan bangsa daripada kehancuran serta memastikan kesucian jasmani dan rohani manusia. Hadirin pencetus visi perdana, menelusuri kata kunci saya yang kedua, nilai cinta terhadap Rasulullah sebagai mercu tanda yang luhur. Menyayangi Rasulullah SAW melebihi kasih sayang yang lain dengan cara menghayati kisah-kisah Rasulullah SAW, menerapkan sifat-sifat mulia baginda ke dalam kehidupan seharian. Sebagai tamsil, memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Rasulullah serta ahli keluarga baginda. Selanjutnya, menjadikan sunnah Rasulullah sebagai ikutan. Hal ini bertepatan dengan sifat Rasulullah yang ikhlas, terutamanya dalam beribadah. Al-Kafawi mendefinisikan ikhlas sebagai meniatkan ibadah sehingga hanya Allah semata yang disembah. Sebagai umat Islam, sudah sepatutnya mencontohi keikhlasan yang dilakukan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis hasan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal selain apa yang dilakukan secara ikhlas dan mengharap redha-Nya. Izharnya, pelbagai cara dapat diterapkan bagi melahirkan generasi yang memegang teguh akhlak Rasulullah jika perkara ini mula diajarkan dari peringkat awal, ibarat sehari selembar benang lama-lama menjadi kain. Warga penonton bervisi prima, menelusuri kata kunci saya yang ketiga, akhlak Rasulullah menghalang kejahatan. Rasulullah mempunyai sifat yang unggul yang mana mampu membawanya mengembangkan dakwah Islamiah sehingga tertegaknya sebuah negara Islam adalah berasaskan kepada pendekatan yang diamalkan oleh baginda, iaitu secara wasatiyah. Wasatiyah adalah merujuk kepada pelaksanaan Islam secara berhikmah dan seimbang bagi menentukan tidak berlaku kekerasan, kezaliman ke atas hak manusia. Michael Hart yang terkenal sebagai orang yang paling berpengaruh dalam bidang sejarah menulis,
Saya memilih Muhammad untuk memimpin senarai orang-orang yang paling berpengaruh di dunia adalah mengejutkan bagi beberapa pembaca dan mungkin dipersoalkan oleh orang lain, tetapi dia adalah satu-satunya lelaki dalam sejarah yang sangat berjaya di peringkat agama dan sekular. Pada masa yang sama, agama Islam dijunjung dan dimartabatkan kerana adanya tolak ansur seperti ayat "Tiada paksaan dalam agama" Surah Al-Baqarah ayat 256. Serta tidak juga meminggirkan penganut agama lain untuk terus mengamalkan ajaran mereka. Sifat istiqamah baginda yang sentiasa menggunakan pendekatan berhikmah membuatkan baginda menonjol dan dihormati. Sidang Dewan Kluster Ilmuwan. Intihannya, Rasulullah SAW adalah contoh ikutan terbaik bagi seluruh umat manusia. Hari ini, ramai tokoh yang lahir tampil untuk membuat kita kagum. Namun, personaliti Rasulullah dan kebijaksanaan baginda jauh lebih hebat hatta telah membawa perubahan kepada dunia seluruhnya sejak lebih 1400 tahun dahulu. Andai kita sebagai umat Islam rela bersatu padu, sudah tentu akhlak Rasulullah dapat dijadikan pegangan hidup yang hakiki. Oleh itu, genggamlah tangan erat-erat, kita padukan semangat. Semoga semangat yang tidak luntur terus diperhebat. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.